Okey, hai. Hari ini kami akan buat satu demo berkenaan dengan sistem SDR sale ataupun stock daily record sale dan juga stock W ataupun inventory stock control system. Okey, untuk makluman semua, SDR sale dan juga stock W kami akan keluarkan setiap tahun. Okey, ni atas permintaan klien yang sedia adalah, sebab sistem ni kalau nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Untuk guna untuk tahun depan ke atau next year ke kan, boleh, tak ada masalah. Cuma ada a few formula ataupun bahagian yang user perlu adjust dan dia memerlukan sedikit skill dalam menggunakan Excel. So untuk siapa yang tiada basic skill klien kami, so boleh dapatkan untuk tahun semasa lah. So kami akan keluarkan setiap tahun. Contoh, so far kami dah keluarkan untuk SDR sale sebanyak yang termasuk yang terbaru ni, itu untuk tahun 2022. Kami dah keluarkan sebelum ni 2020, 2021 dan sekarang adalah 2022 yang kami akan tunjuk beberapa perubahan, beberapa adjustment yang kami buat untuk setiap tahun. So ini semua atas cadangan daripada klien semasa lah yang menggunakan sistem ni, dan juga stock W ataupun inventory stock control system. So yang ni kami akan explain lebih detail nanti. Yang ni kami ada jual juga secara berasingan. So actually stock daily record sale ni adalah combination ataupun combo set antara daily sale record dengan stock W ni. So untuk siapa yang nak beli sekali sale dengan stock, boleh beli SDR sale ni. Cuma dia tak ada function macam automatically deduct lah melalui stock pada berapa sale hari ni terjual, dan stock sistem ni dia deduct. So tak ada link lah antara dua-dua. Cuma kami hanya buat a few button yang kami akan tunjuk sebentar lagi macam mana beza kalau beli asing lah atau stock W ni dan juga stock SDR sale. Untuk SDR sale ni. So yang ni adalah combination antara dua ni lah ya. Okey, yang ini antara file yang kami akan sell, file Excel yang kami akan send kepada klien, iaitu stock daily record sale yang mengandungi 12 file Excel, iaitu daripada bulan Januari to Disember. Okey, ini untuk 2022. Okey, dan juga file inventory stock control. Yang ni juga dijual secara berasingan. Cuma bezanya daily sale ni dia tak ada jual asing lah. Dia cuma kena beli SDR sale ni secara combo set ni. Sebab yang ni memang atas klien semasa yang kami guna. So kami akan fokus keluarkan setiap tahun lah macam ni, dan juga stock inventory stock control. Okay, so boleh dapatkan ni untuk special untuk klien yang mungkin dia dah ada sistem sale yang lain dan dia nak key in stock sahaja, so boleh beli yang ni saja. Okay, stock W tu. Okay, untuk kita back to kita punya SDR sale dia. Okay, sistem ni ada beberapa kelebihan yang kami akan tunjuk. Okay, kami akan tunjuk macam mana nak guna sistem ni dan fungsi kelebihan yang ada dalam sistem stock daily record sale ni. Okay, untuk tahun 2022 So kalau untuk tahun sebelum ni dia ada beberapa perbezaan sedikit yang kami akan tunjuk. Beginilah ya, 2020 dia ada bahagian yang kami ada buat list out dalam 5 produk je, dan cuma selepas tu kami upgrade kepada 2021, kami tambah lagi menjadi 10, dan ada few button yang kami tambah dekat bahagian tu. Okay, and then seterusnya untuk tahun ni itu 2022 kami akan tambah sedikit bahagian. Okay, kita buka file dia. Okay, macam ni. Ini main page dia lah ya. Main page dia kami akan tambah button untuk link kepada every month lah. Okay, dan juga button pergi ke total sale directly,
Okay, contoh macam ni, kalau nak February kita just klik je February, dia akan open another file February yang pastikan file yang kami hantar tu simpan dalam satu folder, so mudah untuk panggil. Okay, kira user akan klik saja dan nanti dia akan automatically buka. Jika tak, dia akan problem lah ya, problem link tu mungkin akan error nanti. Okay, begitu juga dengan inventory tu, macam ni kita ada bagi link. Ini perbezaan dia tadi lah. Untuk converset kita ada set link kat sini supaya mudah untuk user automatically buka lah macam ni. Ni view dia. Cuma dalam stock W yang kami cakap tadi tu, kalau beli sale berasingan, dia tak akan ada button ni daily sale record, sebab yang ni dia akan back to January macam ni. So ini ada perbezaan sedikit lah untuk siapa yang beli. Cuma yang macam kami cakap juga tadi, dia tak ada link automatically. That's why yang kami note sebagai combo set saja. Okay, dia tak ada directly, cuma kita akan adjust. Macam untuk klien muda boleh je key in contoh sale berapa apa semua, and then kita pergi dekat inventory, kita key in kat sini. So berapa, contoh hari ni 1/1, okay, buku A ada 2, so kat sini kita boleh nampak ada 2 unit keluar, macam tu. Okay, sale. So lebih kurang itu function dia. Ini untuk basic, kira untuk yang klien yang no basic skill berkenaan dengan Excel ni. So nanti mungkin boleh upgrade pada sistem kami yang kami ada keluarkan juga, boleh upgrade. Okay, yang ni untuk basic sajalah ya. So boleh, kalau tak ada tak faham, boleh just pergi ke Read CNC Me First. Kat sini kami ada explain button mana yang boleh sentuh, apa yang kolom dan row yang mana yang boleh sentuh, semua kami akan ada tulis dekat user reference note. Okay, betul juga dengan daily sale. Kat sini pun ada bahagian Read and See Me First, so boleh tengok. Okay, so kita start dengan okay, untuk stock daily record sale ni. Okay, ini permulaan bagi main page ni. So kat sini kita boleh nampak ada total sale. So untuk setiap bulan akan ada bahagian total sale untuk bulan tersebut. So just click and then boleh nampak. Yang ni akan automatic lah. Okay, yang ni automatic. So macam yang kami cakap, yang kami tulis dekat user reference note, semua ni tidak boleh sentuh macam ni. Yang boleh sentuh hanya selain daripada yang kami note. Okay, contoh macam date ni boleh, kalau nak ubah pergi ikut user lah ya. Tapi kalau yang kami set tu better adjust dekat remark contoh ini. So yang ni memang kami dah set siap. Okay, so yang merah ni tak perlu sentuh sebab ni automatic formula dia ada. So ini akan total up daripada apa yang kita key in. Okay, so kalau nak back tu kita boleh tengok sini, and then sini tekan dekat bahagian sheet bawah ni je. Okay, so contoh dekat 1/1 just key in saja. Okay, so macam yang kami note dekat bahagian ni, contoh dekat sini kami dah inform setiap bahagian ada tanda yang tidak boleh sentuh. Contoh macam ada area bahagian nama calling yang warna merah macam ni, ada warna-warna seperti macam ni, yang this one ni memang tak boleh disentuh lah. Kat sini pun kami ada note supaya user boleh double check apa yang boleh sentuh dan apa yang tak boleh sentuh. Okay, and then kita back to our main point. Okay, start nak mula guna macam yang kami tadi, kami akan tunjuk sampel key in dan seterusnya kita akan pergi direct ke Q&A lah ya, yang biasa user akan tanya. Okay, untuk daily sale macam yang kami cakap tadi, kita just key in saja. Contoh buku A. Okay, ini okay, harga unit berapa, yang ni kita boleh key in, yang ni user boleh key in, simply key in je, key in numbering, tak ada masalah. So nanti yang bahagian merah macam ni, okay, dan juga yang this one dia akan total up, automatically total. Okay, so dekat sini user just masukkan harga unit, quantity, shipping jika ada, and then nama pembeli siapa, and then harga kos unit. Okay, tak nak masuk pun tak ada masalah, cuma yang ni adalah untuk total up antara harga kos kali dengan quantity. Okay, so 5 kali 2 dan 10. Dan untuk yang ni pula harga unit, contoh 10 kali 2, okay, 10 kali 2 20,
tapi dia termasuk dengan shipping, pengiraan dengan shipping jadi 25. So bila kita total up yang harga yang klien yang membeli yang akan dibayar untuk Alia bagi buku A adalah sebanyak RM25 termasuk dengan shipping. So dekat sini user boleh remark cost, so dekat sini kita nak COD. Okay, COD yang bayar by cash contoh. So kita boleh note kat sini. Itu juga ini remark ni anything lah, kalau user nak key in tak ada masalah. Okay, and then setiap bulan setiap hari nanti akan ada bahagian ni total lah, okay, RM83. So dekat sini user boleh tengok dekat total sale RM83. So boleh note kat sini 3 customer yang ada pada hari tersebut. So anything lah user nak note boleh, tak ada masalah. So dia akan total up dan lastly kita boleh tengok kat sini. So RM257.50. Ini adalah contoh untuk total sale kita bagi bulan Januari. Okay, begitu juga dengan bulan Februari, March, April and then seterusnya sampai ke Disember. So user just klik saja dekat sini, nanti dia akan buka Disember punya file. So instead of kita sebelum ni untuk tahun sebelum ni kan kita ada buat asing, maksud dia macam ni juga, cuma tak ada link yang tadi. So mungkin user akan boleh buka one by one kan. Jadi untuk 2022 kita upgrade sedikit, kita boleh. So nanti just buka pergi ke 2022 dan bulan 12 macam tu. So sama juga, yang ni pun ada total sale dia. Nanti kalau kita key in untuk next sama juga. Nanti dia akan macam bulan Januari tadi. Begitu juga dengan bahagian ni. Kalau user perasan dekat sini ada mid date. Okay, mid date ni kami namakan antara tengah bulan lah, tengah bulan. Jadi 15-19, setiap bulan 15 dia akan boleh kita langkau. So kira pergi ke 15 bulan 12. So begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya, samalah ya. So nanti ini untuk kami mudahkan bagi user yang nak, tak perlulah tekan one by one kat sheet sini. So dia tahu bila nak pergi ke tengah, mungkin dalam 20 something ke. So user just tekan mid date, nanti boleh pergi sini 20, cari 20 something and then boleh key in kat sini. Okay, so kalau tak nak boleh back to then 1 sampai 15 macam itulah ya. That's why yang kami create lane kat sini. Okay, and then okay, sekejap okay, saya pergi in dah kami tunjuk tadi. Kita back to bulan okay, kejap, bulan Januari. Okay, Januari. Okay, untuk bahagian ini dekat sini, ini adalah automatic ya. Contoh dekat sini kami ada note kat sini. So user hanya masukkan nama company detail dekat kolom meja dan semua tarikh dekat bahagian ni semua akan automatically diubah. Okay, contoh dekat sini kita boleh perasan sebelum ni kami tak buat. So untuk tahun 2022 contoh saya masukkan nama Maria. So Maria Creative Network contoh. So nanti for the next day dia akan automatically ubah. Okay, see, Himalaya Creative sampai ke, kita pergi ke belakang satu sih, dia akan ubah. Itu perbezaan dia lah antara tahun 2022 ni. Begitu juga dengan yang ni pun sama. Kalau kita nak ubah, contoh nak tukar bahasa pun boleh. Actually kami keluarkan dalam sistem, semua sistem Excel adalah sistem selain yang kami nyatakan bahasa, kami akan buat secara bercampur lah. Ada yang bahasa Inggeris, ada yang bahasa Melayu. So boleh nampak perbezaan. Actually boleh je ubah, tak ada masalah. Sebab ini sistem Excel dia free to adjust selagi mana kita tak sentuh the main formula dia. Jadi tak ada masalah. Sebab yang ni pun hanya ubah kat sini je, dan nanti the sheet yang lain atau bahagian yang lain akan ubah automatik. Okay, contoh dekat sini kita nak tukar, mungkin lah user nak tak selesa dengan bahasa ni, mungkin nak ubah kepada record harian. Contoh untuk Januari 22. So the next day dia akan ubah automatically sampai ke tengah bulan, contoh macam ni. So dia akan automatic ubah. Okay, so nampak itu perbezaan dia lah.
Okey, yang ni yang kita dah explain dah. Okey. Okey, apa-apa boleh read dekat sini bahagian ni. Kita dah note lah. Yang ni memang sistem yang kami akan keluarkan setiap tahun. Okey, mungkin akan ada perubahan macam kami note kat sini. Setiap tahun mungkin akan ada beberapa perbezaan lah ikut versi. Ni semua atas cadangan. So macam user kalau ada cadangan untuk upgrade sistem ni pun boleh. Macam sebelum ni tak ada bahagian jumlah dengan jumlah tak ada bahagian shipping dengan jumlah cost. So kami add on kat sini. So boleh nampak lah perbezaan kalau bagi klien yang dah beli sebenarnya 2020, 2021 dan tahun ni. Okay, and then kita settle bahagian sample key in. Okay, Q&A kita pergi ke. Okay, sebelum tu yang ni antara 5 kelebihan sistem kami. Okay, harga dia RM10 saja. Tapi untuk tahun contoh nak masuk pada tahun hadapan, contoh untuk 2021 ni, kami akan kurangkan sedikit harga dia kepada RM5. Contoh setiap tahun, setiap sistem yang dah one back year, contoh 2020 kepada 2021, so 2020 automatic system tu akan kami turunkan harga menjadi RM5 saja. Sebelum ni RM10, so kali ni akan jadi RM5. So begitu juga dengan 2021, bila dah keluarnya sistem 2022, automatically 2021 kami akan jadikan harga RM5. Okay, so boleh nampak lah perbezaan dekat situ. Kalau siapa yang follow kami, so akan nampak. Okay, yang ini atas sebab untuk mudahkan klien guna untuk pada tahun semasa tu. Okay, and then yang ni yang macam kami cakap tadi, secara combo set, record jualan yang daily sale tadi secara harian dan bulanan, dan juga record keluar masuk stok. Okay, yang ni kita akan fokus kejap lagi. Dan juga boleh print total sale. Okay, print total sale macam kami cakap kejap yang ni kita check. Okay, yang ni kita akan explain dekat bahagian ni. Cuma tadi yang ni kami dah inform macam nak adjust title, just ubah je. Pastikan yang tu bukan kolom ataupun row yang berformula. Okay, dan add dengan delete lagi. Selepas tu kita akan bincang, kita akan tunjuk demo macam mana nak print total sale tu nanti, yang tidak ada adjustment sedikit. Okay, dan sistem ni setiap kali beli kami akan bagi kalender, free kalender, okay, untuk tahun 2022. So yang ni memang kami akan bagi kalender free lah kat sini, nanti akan boleh guna lah. Okay, so kita back to kita punya Q&A. Okay, macam ni. Okay, untuk add and delete column and row. Okay, untuk total sale, untuk daily sale. Okay, macam ni kami dah set untuk setiap sheet ataupun hari ni, kami dah set kepada 10 list. Jadi untuk pastikan user mungkin ada pada hari tersebut lebih daripada 10, jadi 11 ataupun more to 10 kan. Jadi kita perlu ada step yang user perlu buat untuk pastikan formula yang kami set ni dia diwarisi ataupun automatically sama. Okay, sebab kita nak pastikan bila kita add row, dia akan jadi blank tau formula ni. Jadi untuk pastikan formula tu ada, so ada step yang user perlu follow. Kami dah tulis dekat bahagian ni, step ada 5 step saja yang user perlu follow dengan guna teknik copy and drag. Okay, dan copy kat sini kami akan tunjukkan berapa demo sedikit untuk 5 step-step ni. Okay, kejap okay, step ni. So kalau ni boleh tengok gambar dekat sini, kami ada show step dia. Okay, step 1 macam ni, user insert. Okay, macam ni. Okay, ni selepas insert dia akan jadi macam ni. And then step 2, user perlu highlight row terakhir sebelum row baru tu sehingga ke hujung kolom. Okay, and then drag ke bawah mengikut berapa jumlah yang user nak tambah. Contoh kalau nak tambah ke 11, ada step dia macam ni. Kami tunjuk untuk 11 step kan. Jadi kat sini ada 11 step, so user perlu tambah sahaja. Okay, dan untuk bahagian ni contoh. Okay, kami tunjuk. Okay, so kita follow one by one. Okay, macam ni, insert 1. Okay, kita
kita macam tadi kami cakap, insert. Okay, selepas insert kita akan follow step 1 tadi. So and then row yang sebelum ni, okay, step number 2 sampai ke penghujung kolom. Highlight dan drag. Okay, penghujung. Okay, and then drag ke bawah. Okay, dia akan jadi macam ni, right? Okay, okay. Dan nampak tak simbol dekat sini? Dia ada bahagian satu simbol ni. Okay, sekali lagi kami ulang sekejap kita ulang supaya klien nampak. Okay, saya nampak. Okay, sekejap ada step 5 step ni je untuk create another row yang lebih daripada yang kami set lah. Okay, so and then klik copy cell, adjust nombor mengikut row. Okay, kat sini nampak ada bahagian ni macam tadi kami check. Okay, sekali lagi kita back to normal balik. Okay, sekali kami ulang okay, first kita insert kita insert yang bawah dulu. Okay, selepas insert dia akan jadi macam ni. Okay, and then highlight row terakhir tadi. Ini dia ada step dia. So biasa kalau di skip dia akan ubah lah, boleh ubah tak ada masalah. So ikut step tu insyaAllah ok, tak ada masalah. Ok, then drag ke bawah. Yang ikut row kita nak tambah 11 saja. So dia akan jadi macam ni. Dan kat sini akan ada satu bahagian ni, kita just klik copy cell, bukan face area, copy cell. Ok, then dia akan jadi macam ni. Ok, make sure dia sama. And then yang ni macam yang tadi cakap, kat sini dia tulis, kita note adjust nombor bilangan ikut row. And then step 5 adjust formula dengan ubah ikut nombor bahagian dan level row tersebut. Contoh macam ni 16, 17. ok, macam ni. ok, tadi kita ni dah tambah dah. And then kita ni ada step dia, special key dia ni, and then fill series. ok, so dia akan jadi 10 dan sebelah ni row yang ke sebelah yang kita tambah baru tadi. So kalau user nak tambah lebih pun tak ada masalah, drag je ke bawah. ok, ikut ni. Dan fill series kan dia bagi dia adjust nombor bilangan tu. And then dekat sini ok, kita adjust dekat formula. Macam contoh gambar ni. Sekejap ok, kalau user pasang kat sini, misalkan ok, nampak tak sini. ok, ni yang kami set sebelum dan yang ni selepas. ok, so 16 pada 17 supaya dia formula untuk row yang ke-17 ni dia masukkan sekali untuk total nanti. So tak adalah kita punya automatic count, automatic kiraan tu dia ada problem kan. So kat sini ubah 3 ni. Okay, untuk 3 kolom ni sahaja. ok, 1, 2, 3. So yang ubah adalah 1, 2, 3. So kita ubah yang ni dulu. See, kita boleh nampak yang tanda line biru ni, maksudnya dia hanya ambil kiraan pada 1 hingga 10. So untuk pastikan yang 11 row tu pun termasuk, just ubah pada 17. So then ubah, klik save. So dia akan, kita klik sekali lagi, dia akan nampak dia biru tu. ok, itu juga yang ni. ok, see yang ni. So untuk pastikan ni, tengok kita punya G17. So kita ubah. ok, ni step ni memang kena berhati-hati sikit lah, sebab dia melibatkan formula. ok, dan yang terakhir 3 bahagian ni saja perlu ubah. Sekiranya nak tambah row lebih daripada 10 yang kita set. ok, 17 sama je sebab dia row yang ke-17 kat sini. ok, so first faham dulu yang ini adalah kolom dan ini adalah row. ok, so kita boleh tahu dekat mana kita perlu ubah. ok, begitu juga dengan yang lain. ok, yang lain pun sama juga, ubah. Contoh kalau user tak nak macam ni, step ni macam orang kata apa, susah sikit kan. So ada satu lagi step, kita cuba tengok ok, untuk contoh kita buat bulan 2 pula, 2 bulan 1 pula next day. ok, contoh yang tadi sama juga step dia, insert. ok, ni ni cara mudah juga. Highlight sebelum ni, copy, and then kat sini. So dia sama juga step macam tadi tu, cuma beza dia copy paste saja. So yang kami note tadi, copy drag or copy ataupun copy paste. ok,
Tapi untuk bahagian ni, kalau perasan, okay, see, dia tak masukkan yang row yang baru punya sebelah ni. So jadi kita perlu ubah juga. So tak ada pilihan, user perlu ubah secara manually. 1, 2, 3. Okay. Okey, kita settle untuk bahagian ni. Okey, untuk bahagian contoh nak add dengan delete. Okey, add column dan row. Okey, column tadi kita sembang, kita tunjuk demo berkenaan dengan row. Kalau untuk column, kalau contoh user nak add column, boleh, tak ada masalah, asalkan tidak mengganggu kolom yang berformula yang kami sebutkan tadi. Okey, contoh user nak masukkan, is better kami suggest user masukkan selepas yang kolom kami create ni. Contoh user nak masukkan, mungkin nak buat something lagi, contoh barang mungkin ada discount something kan, discount ke apa, mungkin nak remark discount ke, boleh just klik sini, insert. So selepas penghujung actually sini pun boleh juga, cuma kami tak nak isu nanti akan mengganggu formula yang sedia ada kat sini. So kita nak pastikan tak ada masalah lah antara formula yang sedia ada. Melainkan kalau user tahu nak handle balik formula sekiranya berlaku error pun boleh je. Okay, tak ada masalah. Okay, sini kami bagi cadangan lah, boleh add sini. So yang ni tak ada ni, kita boleh buat macam ni, and then kat sini note lah something, remark something, apa-apa je, mungkin nak note sebagai discount ke, mungkin kan. So ni kita kosongkan content macam ni. So boleh je, tak ada masalah. Kalau ini depends lah, ikut user nak ubah ataupun nak adjust macam ni. Asalkan tidak macam yang kami cakap, sentuh kolom yang berformula. Okay, ni add kolom lah, row. Okay, untuk case delete pun sama juga, boleh je delete mana-mana kolom yang user tak nak, tetapi selain daripada kolom yang berformula ni ada connection dengan dia. Contoh macam kita sebut tadi, jumlah kos adalah kiraan daripada harga kos unit kali dengan kuantiti. So yang mana the main kolom ni kita memang tak boleh delete lah, boleh kalau tak dibenarkan delete. Melainkan macam ni, kalau user tak nak remark ni, nak delete pun boleh, tak ada masalah, dia akan jadi macam ni lah. So delete tu mungkin akan ada adjustment yang lari sedikit, so user perlu adjust sikit macam tu. Kita juga ingat dengan contoh kalau user nak delete kolom row pula, contoh macam ni, delete je boleh. Tapi nanti dia akan jadi user perlu adjust balik lah. Satu, nanti dia akan ada missing kat situ numbering, so user perlu adjust balik macam tu. Kat sini 10, so user tak nak mungkin nak 5 je kan lah, contoh delete je lah 5, sampai macam tu. So bila kita check balik, dia akan kira delete lah yang mana yang user dah delete tu, so dia akan automatic kat situ. So boleh, itu depends kat user. Okay, ni kita dah show, tunjuk dah. Okay, untuk title dengan bahasa macam tadi kami cakap lah, ubah ke apa ke boleh je. Kat sini yang tak ada berformula ni, boleh je nak ubah produk bahasa Inggeris, macam harga ni cost, price ke, so tak ada masalah. Okay, just ubah je kat bahagian ni, so kita ubah. Okay, yang berformula je tak boleh ubah. Yang ni pun nak ubah boleh sini, tapi kami tak galakkan lah. Tapi kalau nak ubah, macam contoh untuk user yang prefer bahasa Inggeris, boleh je ubah untuk daily sale ke anything lah. Okay, untuk print punya bahagian setting macam yang sebelum-sebelum ni kami dah tunjuk dekat demo kami untuk video untuk semua sistem Excel. Sekiranya contoh user nak print out bahagian, first kita nak show untuk okay, user nak print total sale, macam kami note kat sini, boleh print, tak ada masalah. Contoh kita page, kita total sale, okay, macam ni. So far kita mungkin untuk bulan Julai kita buat untuk minggu pertama ni macam ni, dan kita nak print contoh. Okay, nak print whole lah untuk semua ni, daripada bulan daripada 1 hari bulan hingga 31 untuk total hari ni. Okay, kita print saja dekat sini, kita klik print, dia akan view macam ni. Okay, see.
Okay, apa yang perlu user pastikan adjust kat setting dia adalah landscape. Okay, dia akan full macam ni, and then sini boleh tukar ke A4. Okay, macam ni, and then dekat sini fit all row on one page macam ni. Okay, so yang ni kita perlu ignore, kita klik page 1. So kita akan pastikan kita print page 1 sampai page 2 ni just our nota ni kita ignore lah. Okay, so print ni ini untuk total save print out lah. So just print saja, nanti dia akan tunjuk view print tu. Okay, and then begitu juga dengan untuk delete kita satu persatu. Contoh kita nak print yang ni saja, kita cuba tengok. Okay, then kita pilih, pasti kita pilih landscape lah, sebab kita punya view tu ada secara landscape. So dia panjang sedikit kan, lebar. Okay, kecil A4. Okay, and then macam tadi fit all row on one page. Okay, tengok. Okay, dia ada perubahan sikit setting bahagian ni, cuma kita perlu play around dengan setting lah. Okay, macam ni dia akan masuk semua. Yang penting adalah kat bahagian ni. Okay, kalau nak sekalian macam ni. Okay, untuk bahagian ni contoh kita perlu adjust dekat bahagian ni, print selection. Okay, print selection and page. Okay, print selection adalah bahagian mana yang kita nak print. Contoh kami saja seperti ni. Okay, kita kat ni saja, yang page ni tak perlu. Okay, then sebab kita select yang tu, kita nak print bahagian tu. Okay, see. Okay, kita tukar ni kepada all one page. Okay, see. Okay, see, yang ni sampai C, and then print. So okay, pilih one page, boleh ada perbezaan kat situ. Tengok apa beza dia ni. Kita perlu play around sedikit lah dengan bahagian ni, sebab apa-apa untuk print bahagian kita perlu adjust kat bahagian setting. Okay, so dia akan view macam ni lah untuk tarikh. Contoh tadi satu bulan, mungkin kita boleh note lah kat bawah ni, sebab kat sini kita tak buat special. Untuk ni kita just fokus dekat total sale saja. Kalau user nak daily ke, boleh just key in dekat sini, tarikh sekian ni dekat sini. Okay lah, 01 2 so boleh je, tak ada masalah. So nanti bila kita print, kejap kita select kan, sebab kita boleh selection. Okay, then print. Okay, see, dia akan ada. Ini contoh lah kalau user nak print ikut tarikh. Okay, so kami lebih pada pukul tertesik lah. Okay, settle bahagian untuk untuk daily sale tadi. Okay, untuk stock W ataupun inventory stock control weekly ni, okay, yang ni macam kami sebut tadi, boleh beli secara berasingan. Kalau user tak nak daily sale, mungkin user dah ada sistem yang daily sale, nak key in stock saja. Okay, untuk ni nak guna secara bersama pun boleh. Macam contoh macam yang kami tunjuk tadi. Okay, contoh untuk 1/1 212. So buku A, B dan D. So bila kita buka ke inventory, so kita boleh nampak untuk 1/1 212 A, B dan D. So kita key in macam tu. Okay, untuk bahagian ni, okay, kita fokus dekat sini. Okay, kami akan tunjuk step punya. Okay, untuk inventory stock control weekly system ni, okay, kami akan keluarkan sama juga secara setiap tahun, dan mungkin akan ada perbezaan lah. Macam kalau ikutkan tahun kami dah keluarkan sebelum ni, hanya untuk tahun 2021, mungkin untuk 2020 tu tak ada permintaan, jadi kami fokus pada stock daily sale record system 2020 saja untuk yang ada combination tu. Tapi untuk 2021 ada request, jadi kami keluarkan secara berasingan stock W21. Okay, dan tahun ini stock W2022. So dekat sini kita boleh nampak perbezaan dia.
Kalau sebelum ni ada few button yang kami few column yang kami tambah. Contoh dekat sini kita boleh nampak sebelum bahagian stok semasa minggu ini ni dia tak ada berapa banyak perbezaan, nanti kami akan explain. Cuma dekat sini boleh nampak kami ada tambah stok ditarik ataupun reject stok dekat kolom ni kami tambah. Okey, ada bahagian yang kami tambah. Okey, so termasuk juga dengan function atau formula yang kami add on. Okey, contoh sekejap okey. Okey, kita akan tunjuk tab nak guna. Okey. Kita ejazah. Okey, jom. Dah tekan macam-macam dah. Okey. Okey, kita back to balik stock. Okey, kejap. Okey. So, kat sini kami akan explain sedikit kelebihan yang ada untuk inventory stock control 2022. Okey, yang macam kami sebut tadi, untuk STRC 2022 dia akan ada combo set. Okey, cuma beza dia link sahaja dekat bahagian ni, main page ni, yang ni ikutkan yang secara baksinan, yang ni takkan ada. Okey, so okey, ini kelebihan yang 3 kelebihan utama, iaitu boleh stok record stok keluar masuk produk secara mingguan kat sini. Okey, secara minggu kat sini kita boleh stok keluar dan stok masuk. Okey, ada step dia nanti untuk adjust bahagian ni. Cuma yang ni memang automatic lah, yang ni tak ada automatic, cuma dia akan dikira bergerak ini. So user hanya perlu masukkan number saja. Okey, untuk pada hari tersebut. Mungkin satu hari bulan 1 ada 2 unit keluar kan macam tadi. So kita boleh just tulis note 2. Okey, dan nanti dia akan deduct, dan yang ni akan dikira lah stok semasa minggu ini. Okay. Okay. And then paparan jumlah stok minggu lepas. Okay, ini secara compression. Minggu lepas maksudnya macam ni. Untuk permulaan bagi sistem ni, user hanya masukkan stok semasa tahun lepas. Kalau user mungkin start dengan tahun ni, user perlu pastikan stok semasa tahun lepas tu berapa. Kalau untuk baru masuk, mungkin baru nak start business, just masukkan stok yang sedia ada. So tak ada masalah, just masukkan je stok tahun ni pun tak ada masalah. Cuma sebab kenapa kami minta masukkan juga stok semasa, sebab nak pastikan data yang di automatic tu adalah data yang diambil pada main page ni. Okey, contoh kalau kita ubah dekat sini, means yang lain tu untuk bahagian ni dia akan diubah automatic. So dia akan masuk kat sini dan barulah deduction tu akan bermula. So sekiranya user nak anggap stok semasa tahun lepas ni, maksud stok tahun ni baru nak start business, just masukkan stok tahun ni saja dekat sini. So kita boleh edit kat sini, mungkin nak tulis stok semasa tahun ini. Contoh permulaan lah ya. Okey, ini ada few read and see miss yang kami yang ni adalah user reference note yang kami ada inform kolom ataupun row yang boleh disentuh dan tak boleh disentuh. So user just perlu baca dulu, kita boleh nampak perbezaan dia tu kat situ, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. And then okey, yang seterusnya, fungsi yang ketiga adalah jumlah minimum stok yang perlu diorder. Okey, yang perlu diorder secara automatik lah. So kita boleh nampak dekat sini. Sekejap kita tutup yang dulu. So kita dah fokus dekat inventory stock. Kita sini. Okey, so contoh user nak sini dah. Okay, this one stock minimum. Okay, dia boleh nampak berapa yang perlu ada setiap pastikan at least kena ada berapa stok minimum bagi produk tersebut. Contoh buku A perlu ada 5. So dekat sini kami ada note untuk stok perlu order sekiranya negatif atau any number yang bawah daripada situ, maksud selain daripada yang tak ada negatif ni, ada negatif lah selain daripada negatif adalah stok yang perlu diorder. Contoh kalau stok yang ni okey, contoh dekat sini kita boleh nampak
Kalau ada 3 ni means 3 lah yang perlu di order. Kalau ada negatif 8, so maksud dia stok ni masih under control, maksud dia in control lagi, so tak perlu order. Okay, so 3 ni maksud dia perlu order sebab kita dah set stok minimum yang perlu ada bagi buku A adalah 5. So stok semasa minggu ni adalah 2. So 3 tu adalah stok yang perlu di order. Itu function ataupun fungsi yang kami note dekat kolom stok minimum ni. Okay, begitu juga dengan ni ada beberapa bahagian yang user akan nampak auto formula, maksud dia yang ni memang tak perlu disentuh. Okay, macam ni merah, kami ada highlight kan warna lah untuk kolom merah ni. Okay, untuk stok tambahan pula, dekat sini contoh user ada tambah mungkin 2 dalam seminggu tu, dalam minggu tu ada 2 kali kemasukan stok. So dekat sini kita note macam buku B ni masuk first sekali saja masuk 3 bulan 1, kita boleh nampak. So user just key in date dan invoice number macam ni kan. Okay, untuk 10 nanti dia akan total, dah akan menjadi stok semasa minggu inilah selepas tidak stok keluar tadi. Okay, untuk contoh kalau 2 kali masuk, contoh dekat sini kita ambil contoh buku E. Okay, buku E. Okay, ada step yang user perlu adjust sedikit dekat bahagian untuk menjadikan dia ada 2 kali masuk lah. Contoh dekat sini, kenapa 5 min 3 tambah plus 2. Mungkin sebelum ni adalah 3 dan disebabkan stok masuk adalah 7 bulan 1. Yang ni kita boleh ubah anything lah sebab yang ni bukan auto formula. So ikutlah user nak set rangka date tu macam mana, so tak ada masalah. Kita just bagi option rangka date selalunya DD, year macam ni. So kalau user nak ubah pun tak ada masalah, macam ni nak full ke tak nak full pun boleh, 22 macam ni tak ada masalah. So invoice pun macam tu juga. So just kat sini refer note kami kat sini, press alternate then enter for write a new line. Contoh dekat sini untuk menjadikan macam ni. Okay, contoh kita ambil buku D lah buku D mungkin stok masuk. Okay, kita tunjuk satu contoh. Stok masuk pada sama juga 5 bulan. Contoh yang pertama, okay, 5 hari bulan 1, 22. Contoh kita nak ambil stok mungkin masuk dalam 10 unit. Okay, ini stok yang semasa lah dan mungkin invoice mungkin 012 and then kita note kat sini 10. So nanti dia akan ubah dekat sini stok semasa minggu ini adalah 19 lah sebab perubahan stok nambahan tadi 10 tadi. Okay, mungkin pada 6 hari bulan esok tu stok masuk lagi sebanyak 5 unit. Okay, then kita just follow ni note ni, press alternate dan enter. So dekat keyboard, okay, kita just press alternate dan enter. Okay, saya tekan alternate sekarang ni and then alternate dan enter macam ni. Dan 6 hari bulan 1, 22, so 5 unit. So dia akan jadi macam ni. Okay, and then user perlu tambah secara manual lah 15. So 10 tambah 5, 15. And then kalau tak nampak macam ni, user perlu adjust sedikit dekat bahagian row tu, bagi besar sedikit macam ni. See? Okay, so dia akan adjust macam ni. Dia akan tak tiru lah dengan yang sebelumnya line kan. Dia akan tak sama sebab dah 2 kali seminggu tu masuk. Okay, stop. And then begitu juga invoice, sama juga alternate dan enter. So invoice maybe esok tu 1 to 4 contoh, dan see. So dia akan jadi macam ni. So itu je itu je step untuk kita guna note ni. Press alternate dan enter. Okay, dan akan automatic lah bagi stok semasa minggu ini. Okay, okay, itu kelebihan dia. And then kita akan fokus dekat sample key in and then baru pergi ke Q&A. Okay, Q&A kita akan tunjuk beberapa step lah untuk tambah add dengan delete ni. Okay, sebelum tu kita nak tunjuk cara key in Okay, untuk bahagian ni dia akan ada macam ni.
main page. So dekat sini user boleh nampak ada bahagian link directly to daily first week. Okay, daily first week ni maksudnya contoh kalau user nak pergi langkau ke February, contoh dia akan pergi ke first week February. So contoh February, okay, see, so user tak perlu tekan di bawah ni. So user just pergi ke main page and then pergi ke February. So dia akan pergi nampak, kami akan dapat nampak perbezaan dia. Bila user buka tu, user akan nampak. So Mac kat sini. So user contoh nak pergi September. So September 1 bulan 9. Okay, and then November 11. So dekat sini, so user tak perlu tekan one by one. Contoh user mungkin sebelum ni dia ada key in, then dia tutup file, dan buka, nanti dia user perlu key in one by one balik kan. Dia tak perlu, just user pergi ke main page. Dekat sini kita dah ini kita add on lah untuk 2022, perbezaan sedikit daripada 2021. 2021 tak ada bahagian ni, just dan juga dekat bahagian nama produk ni. Kalau sebelum ni untuk 2021 user perlu copy paste. Okay, contoh macam ni kan, ada line merah ni, and this one adalah daripada main page tau. Okay, see main page. So dekat sini memang automatically dia akan ubah. Apa yang kita ubah kat sini, dia akan diubah di sini. Contoh kalau kita contoh A, B, C, D, E contoh, dan yang lain pun akan ubah automatically. Okay, okay. So sebelum ni memang tak ada function ni untuk 2021, just perlu copy paste je. Untuk yang bagi user yang guna apa stock weekly untuk 2021, user kami saja user just copy je, copy macam ni and then paste macam ni dekat untuk sheet yang seterusnya ataupun date yang seterusnya. Okay, untuk 2022 tak perlu. So okay, macam tu. Betul juga macam ni, kita akan buat perubahan kat sini. Okay, contoh kat sini. Okay, so yang ni ada, kami akan ubah sedikit bahagian kat sini. Contoh ni ada few lah. So nanti akan ada perubahan sikit ni, kami masih dalam adjustment lagi. So nanti user hanya perlu ubah. Kalau contoh user nak ubah dekat sini macam ni, okay, yang ni kita dah inform macam tadi juga, sama juga untuk daily sale. Okay, user nak ubah Imalia Creative Network 1, 2, 3 contoh. Then nanti untuk next day pun weekly dia akan ubah. Okay, itu juga dengan yang ni dia akan ubah bahagian depan je. Nanti kami akan yang Januari 2022, yang ni sama juga 2022 kami akan ubah sebab dia ada formula. Cuma untuk user tak perlu sentuh bahagian ni, hanya ubah di main page. Dekat sini contoh user nak ubah kepada bahasa Melayu, contoh stock inventory bacaan dia tu. Okay, stok kita buat stok kemasukan ke okay, sekejap kita buat stok barang contoh lah user nak adjust stok barang. So dia lah, okay, yang net pun sama, dia akan ubah ke stok barang, ikut depends user nak ubah apa yang user selesa lah untuk panggil. Okay, yang ni kita dah inform kat sini. Okay, masukkan, nanti yang lain pun akan ubah. Okay, untuk daily sale pun sama. Kalau user nak pergi direct boleh buka, kalau tak nak boleh tutup sini. Okay, so kita nota apa semua. Okay, kita fokus kepada seterusnya. Okay, untuk add delete dengan column arrow. Okay, untuk stok 2022 ni 2022 sama juga untuk sebelum ni juga stok yang tahun 2021. Step dia sama juga, tak ada beza. User kami dah set untuk 50 tau. Okay, 50 macam ni kami set. Kalau originally untuk template yang asal kami akan set sampai 50 sahaja. Contoh macam ni, so, sampai 50 je. Untuk main page user perlu tambah lebih. Okay, sekejap, yang ni kita back to normal dulu sebab yang kami ada test sedikit tadi.
dia dah normal. Okay, cara nak tambah kepada 55. Sekejap okay, ni kami dah buat, just nanti kita delete. Okay, kami nak tunjuk okay. Okay, untuk add row, okay, add row lebih daripada 50. Contoh user stop macam tadi juga. Untuk add macam tadi ada formula yang kita perlu adjust. Yang ni pun sama juga, kami ada note dekat bahagian sini. Okay, nanti user boleh go through dengan kita punya user reference note. Dekat sini contoh user nak tambah row kepada 55. Ni kami ada tunjuk step yang lebih kurang macam tadi. Okay, step 1 to 5. Okay, highlight main page punya barang apa-apa dekat main page, sebab dia akan auto generate daripada main page. So apa-apa main page user perlu ubah. Okay, sehingga ke hujung kolom. Okay, highlight dulu and then drag ke bawah mengikut row yang ingin ditambah macam ni. Okay, kita tengok dulu, kita baca dulu one by one. Okay, dia akan jadi macam ni. And then step number 3, klik copy cell macam tadi untuk delete cell. Okay, and then adjust number sama juga yang tadi. Okay, jadi 55. And then ulang step 1 di bahagian sheet seterusnya. Okay, so maksud dia untuk pastikan sama, user perlu ulang untuk setiap sheet ni. User perlu buat yang sama macam main page. Main page ni kira main row lah untuk pertambahan. Nanti yang lain akan jadi kecil, dia akan jadi reference macam ataupun null macam tadi tu yang kita nampak tu. Okay, contoh saya akan tunjuk kat sini. Okay, highlight jadi step 1 and then drag, dia akan jadi macam ni kan. Okay, step 2 and then copy cell. Okay, dia akan macam ni dan kita adjust. Okay, sebelum tu kita perlu set lah, kita nak buat 55 contoh, ataupun kita buat 60 macam tadi contoh 55, kita try lah 60. So boleh nampak kat sini, kita boleh tahulah 60 jadi should be 70 lah kat situ 70, row yang ke 70. So sini okay, drag and then copy cell. Okay, dah settle macam ni, pastikan sama. Okay, and then 50 ni starting, then kita akan adjust bilangan dia view series. Okay, 60. Sini kita dapat tambahan 60. Itu je. Okay, and then sheet seterusnya pun sama step dia, cuma yang ni user perlu ambil sampai penghujung kolom, sebab kita nak pastikan untuk semua automatic formula tu di generate untuk next sheet. Okay, user perlu buat beginilah untuk nextnya. Okay, macam tadi kita dah highlight. Step dia mudah je, user just follow 5 step tu saja. Okay, contoh kita set 70. Then nampak simbol ni, copy cell. Okay, then starting ke 50 tadi. User boleh nampak lah kalau user tengok step ni, demo ni. Okay, then view series. See? Okay, kita boleh check, tengok kalau user nak check sama ada kolom ni dipanggil atau tak. User boleh nampak numbering tu diubah, ada ubah ada perubahan di nombor tu. Okay, see, nak double check. Okay, contoh kita double check pula melalui kita isi anything lah, kita key in. Contoh untuk row yang kita tambah 51, kita test test row so untuk next, see, dia akan ubah, dia akan automatic ubah. So kita tak perlu ubah apa pun, just kita key in untuk that day je yang stock keluar tu. Okay, itu step lah untuk tambah row. Okay, kalau untuk delete pula, kami tak prefer lah untuk delete. Kalau contoh user mungkin lah, contoh caranya ni, user rasa buku bini mungkin untuk
bulan yang ke, contoh kita ambil bulan 5 lah, bulan 5 untuk buku B ni user dah tak keluarkan, okey, mungkin dah stop pengeluaran dia dan user tak beli dah, tak masukkan stok ni kan. So user boleh je kami suggest buat daripada daripada sini pun boleh, tak ada masalah, ataupun user nak buat daripada main page pun boleh. Contoh main page user nak underline kan dia, okey, kita cari underline pula. Kita ada bahagian underline tu, kejap, minta boleh user mungkin nak, okey, dia kena underline lah, ataupun user boleh note kat sini stop on anything lah user nak note, mungkin bulan 5 ni contoh lah kami bagi cadangan okay, so user nak buat macam ni, and then next ni mungkin untuk bulan 5 sekejap bulan 5 sih dia akan jadi macam ni. So ini cadangan kami lah, kalau tak nak boleh highlight ke anything lah. Okay, contoh ada juga user tanya macam mana kalau dia nak start, mungkin dia start bulan 5 masuk, mungkin bulan 5 baru nak start masuk produk kan, bulan 5 nak start business, and then 1 hingga 4 ni kalau nak hide boleh tak? Actually boleh, tak ada masalah, hanya tekan dekat bahagian ni saja. Contoh 1 hingga 4 user nak hide, nak pergi ke 5 terus, so senang kan. So user boleh je klik dekat bahagian sheet yang tak nak guna tadi tu, ada perkataan hide, just klik hide saja, nanti dia akan hide bahagian tu. So macam ni kan untuk start business. Okay, so user klik hide sampai ke bulan 5 dah lah first one ni. Ini hide je. So nanti dia akan show dekat contoh lah, okay, kita hide dekat mana, kita tunjuk. Okay, sampai bulan 1, so dia takkan ada. See? Kalau bulan 2 dia akan pergi sini. Kejap. Okay, kita nak hide sekejap. Bulan 2. Okay, macam ni. Okay, contoh kalau kita pergi bulan 1 dia takkan ada, kalau bulan 2 dia akan pergi dekat sini. Okay, see, kiranya user boleh direct macam ni je, tak ada masalah. So apa-apa main page still stop semasa starting business tu. Kalau user tak nak bulan 1 boleh hide. Kalau user kata oh nak buat lah untuk bulan 1 juga, atau blank ignore je, tapi nak ada dalam sistem pun boleh, just unhide balik je, unhide balik 4 sheet ni, just unhide, nanti dia akan muncul semula. Ini untuk isu kalau user nak hide lah hide bahagian ataupun tarikh bulan user tak nak, okay, boleh juga, tak ada masalah. Cuma main page ni pasti kekal mengikut start stop kita masuk, berarti start kita business. Okay, settle 5 start yang kita cakap tu. Okay, untuk delete macam kami cakap tadi akan efek juga mana bahagian kat row ni, so better kita buat macam tadi ni yang kami note. Okay, kalau untuk kolom pula, kalau kolom nak add boleh juga, tapi kalau boleh better macam tadi JDC juga add selepas 5. Okay, kalau 5 so add dekat sini insert. So nanti kita boleh lah macam nak adjust apa ke, cuma user perlu adjust sedikit lah, mungkin ada few design ni kami ada ubah sedikit, so user perlu adjust sikit kat sini. So ada perubahan sikit ke apa kan, nanti user perlu ubah. Okay, and then adjust macam tadi kami cakap, kami keluarkan sistem semua sistem Excel, melainkan kami tulis bahasa Inggeris OBI, BI OBM, user boleh ubah. Okay, contoh dekat sistem ni memang Dewi bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris pun ada, so user boleh adjust je bahasa macam tadi kami nak ubah. Mungkin nama produk ni nak pergi ke nama bahasa Inggeris ke, boleh ubah je macam ni, tapi kena one by one balik lah sebab yang ni bukan formula auto formula, so perlu ubah perlu ubah setiap sheet lah.
Okey, melainkan kalau yang macam ni memang automatic lah So yang nama folder macam ni, so user macam ni, yang tak ada link ni user boleh ubah bagi nama yang user prefer. Okey, sorry, pergi kepada bahasa yang user prefer. Okey, and then print sama juga. Kalau contoh user nak print bahagian, okey, kita ambil contoh untuk Januari, kita ambil Jun, contoh Jun okey, Jun ada 50 produk. User nak starting Jun ni, mungkin user nak print bahagian tarikh tersebut lah. Contoh 1 hingga 3 je. Contoh user boleh guna step is better. Sekejap kita ada 2. Boleh check kami punya video demo how to adjust setting. Okey, ada bahagian demo kami tunjuk. Semua sama je untuk Excel, mana-mana Excel pun. Cuma kita perlu adjust kat sini. Pastikan A4, landscape orientation, and then nak pastikan semua masuk field or row on one page. Okay, macam ni dia akan jadi kecil sedikit tulisan dia. Cuma user perlu adjust mungkin 2 bahagian lah. User perlu print kan. Okay, user perlu print lah. Dia macam ni, it's better guna print selection. Macam ni kita select je takat mana yang kita nak print. So untuk pastikan dia tak ni, mungkin user boleh divide lah divide 3, 20, 15 ke, sebab ada 50 produk kan. So 15 I think should be 25 lah. Okay. And then print. Okay, okay, user perlu adjust sedikit bahagian ni, field or page. Kolom in one page, ada kolom kan, so dia akan jadi macam ni. Cuma user perlu adjust sedikit lah untuk dia punya, sebab dia list yang panjang, jadi mungkin dia akan tulisan dia agak kecil sedikit. Melainkan user perlu divide lah untuk each one, nanti dia akan jadi besar sedikit. So ataupun boleh ubah dekat dia punya font ni. Okay, okay, and then settle untuk Q&A kita untuk kedua-dua bahagian, iaitu bahagian daily sale and dan juga stock weekly ni. Okay, so macam tadi kami tunjuk dah perbezaan. Okay, yang ni perbezaan yang kami tunjuk. So anything yang user ada pertanyaan ke untuk sistem ataupun adjustment bagi sistem start sistem kami, boleh contact melalui chat. Nanti kita akan balas satu one by one. Okay, okay, itu saja untuk kita punya demo bagi stock daily sale record system. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Okay, gracias.